Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang Dewan yang dihormati. Selamat kita bertemu di arena perbahasan Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri Johor 2022, edisi dalam talian peringkat awal pusingan 2. Perbahasan pada tengah hari ini adalah pertemuan antara daerah Keluang dan daerah Batu Pahat. Sebelum memulakan perbahasan, elok rasanya saya memperkenalkan ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Pihak kerajaan adalah dari daerah Keluang yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Faris Aish bin Zaitul Adha, Yang Berhormat Izzarif Zufairi bin Zairul, Menteri Kedua, Yang Berhormat Muhammad Haziq bin Muhammad Nur Fazli, Menteri Ketiga. Pihak pembangkang pula adalah dari daerah Batu Pahat yang diwakili oleh Yang Berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Puteri Nur Dalilah Sufiah binti Abdul Hakim, Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Amirah Ibrah binti Azhar, Pembangkang Ketiga. Ahli Dewan yang dihormati sekalian, seterusnya diperkenalkan para hakim yang mengadili perbahasan pada tengah hari ini. Mereka adalah terdiri daripada Encik Muhammad Haikal bin Muhammad Amin dari daerah Pontian selaku Ketua Hakim, Encik Wan Nurlai bin Saad dari daerah Pasir Gudang dan Encik Haji Johari bin Haji Wahab dari daerah Segamat. Yang berhormat sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan semula kepada ahli-ahli yang berhormat tentang peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Pertama, masa yang diperuntukkan untuk setiap ahli yang berhormat berucap ialah 7 minit. Loceng akan dibunyikan sekali selepas berakhirnya minit yang kedua. Dan ini juga menandakan masa untuk izin laluan. Diingatkan bahawa masa untuk izin laluan ialah 15 saat. Seterusnya, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-6, menandakan tidak ada lagi ruang untuk izin laluan. Kemudian, loceng akan dibunyikan 2 kali pada akhir minit ke-7 menandakan masa untuk berucap telah tamat. Kedua, masa persediaan 3 minit akan diberikan sebelum kedua-dua belah pihak membuat ucapan penggulungan. Ketiga, masa yang diperuntukkan bagi ucapan penggulungan ialah 4 minit. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit ke-3 dan 2 kali pada akhir minit ke-4. Menandakan masa penggulungan telah tamat. Diingatkan bahawa tidak ada izin laluan semasa ucapan penggulungan. Keempat, masa kecederaan. Masa tambahan sebanyak 3 minit akan diberikan sekiranya berlaku sebarang gangguan teknikal semasa pertandingan dijalankan. Kelima, semasa seseorang pembahas sedang berucap, pihak lawan dibenarkan memohon membuat izin laluan dalam bentuk soalan, kenyataan, fakta atau ayat-ayat yang berkaitan dengan isi yang sedang diutarakan oleh pembahas. Isyarat yang hormat seperti mengangkat tangan atau berdiri tegak hendaklah dilakukan semasa memohon izin laluan. Izin laluan tidak boleh digunakan untuk mengganggu pihak lawan. Markah akan dipotong jika melanggar etika ini. Keenam, pembahagian markah adalah berdasarkan kepada 4 perkara, iaitu isi 30 markah, strategi 30 markah, gaya 20 markah dan bahasa 20 markah. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan ahli yang berhormat agar mematuhi semua peraturan, etika dan kesopanan Dewan yang mulia ini ketika berucap. Janganlah membangkitkan isu-isu yang sensitif atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ketika membahaskan sesuatu isu. Berbahaslah secara rasional. Diharap yang berhormat ahli Dewan akur dan patuh kepada peraturan yang baru disebutkan tadi. Usul dan isu yang akan dibahaskan pada tengah hari ini ialah disiplin murid bermula dari rumah. Adalah diharapkan agar ahli Dewan yang berhormat akan menumpukan hujah-hujah dan bidasan kepada isu tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, tirai perbahasan pada tengah hari ini akan dimulakan. Sebagai permulaan, dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Faris Aish bin Zaitul Adha untuk mengemukakan usul perbahasan
menyampaikan hujah dan meneruskan isu tersebut. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Disiplin adalah jambatan antara matlamat dan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang sudah bersidang secara maya pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, proksi pembangkang serta sidang maya yang dihormati sekalian. Memegang mandat sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, izinkan saya menggagaskan usul perdebatan iaitu disiplin murid bermula dari rumah. Sidang Dewan, sebelum meledakkan hujah menghujani seisi Dewan, sebelum perdebatan memulakan rentak, elok kiranya saya bentangkan strategi penghujaan kami. Pertama sekali adalah pendefinisian usul agar jelas di mata, terang di hati. Seterusnya, membuka halaman 7 perdebatan dan memperkenalkan struktur pengujahan di meja kerajaan. Dan yang ketiga, membentangkan hujah pertama. Sidang Dewan sekalian, sebelum saya teruskan, izinkan saya mengunci pergerakan anda. Pinjamkan saya mata dan telinga dan biarkan hujah saya menjadi sebuah irama yang terindah. Kita mulakan pendefinisian dengan merujuk Kamus Dewan edisi keempat. Perkataan disiplin sebagai peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Murid berarti orang atau anak yang sedang belajar atau berguru. Manakala bermula bermaksud berpunca dan rumah berarti tempat kediaman. Secara konseptualnya, definisi mudah untuk usul ini pada hari ini ialah pembentukan disiplin murid adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa dan ahli keluarga dan ia bermula di rumah. Selaku pihak pencadang, kami menyokong 100% usul pada hari ini kerana kami percaya peranan dan tanggungjawab ibu bapa serta keluarga di rumah memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin murid sejak mereka lahir. Tuan Yang di-Pertua Dewan, struktur penghujah di meja kerajaan hari ini telah meletakkan 3 hujah jitu untuk mendukung pendirian kami. Selaku Perdana Menteri, saya akan bentangkan hujah pertama iaitu ibu bapa sebagai guru yang pertama. Manakala Menteri kedua pula akan bangkit membidas kenyataan daripada Ketua Pembangkang dan mengemukakan 2 hujahnya iaitu pembukaan nilai disiplin dalam aspek kerohanian dan peraturan rumah yang tegas dan konsisten. Menteri ketiga pula, saya amanahkan untuk membidas dan membetulkan hujah pihak pembangkang. Akhir sekali, sesi pengulungan yang menjelaskan kelemahan hujah pihak pembangkang dan rumusan hujah kerajaan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita terus ke hujah pertama kami iaitu ibu bapa sebagai guru yang pertama. Warga Dewan Budiman, tidak ada satupun insan yang lahir di dunia ini tanpa ibu bapa. Ini adalah asas pembentukan institusi keluarga yang membentuk jati diri dan disiplin sejak kita lahir sehinggalah ke hari ini. Sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab membetulkan konsep didikan. Didikan dalam kehidupan kita dimulakan di rumah oleh ibu bapa dan ahli keluarga. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, menurut KKM, kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun didera dan kes semakin meningkat setiap tahun. Bagaimana mereka yang mendera boleh membentuk disiplin? Mohon respon Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi penganut Islam, anak-anak diajar tata cara wuduk dan solat yang betul sejak kecil oleh ibu bapa, bukan oleh guru. Saya sambung hujah saya. Didikan dalam kehidupan kita dimulakan di rumah oleh ibu bapa dan keluarga. Kemudian, didikan ini diteruskan di sekolah oleh para guru sebagai kesinambungan daripada apa yang telah dimulakan oleh ibu bapa. Ini sinonim dengan usul kita kerana terma bermula adalah merujuk kepada rumah yang didiami oleh ibu bapa dan keluarga. Rumah kita adalah sekolah seumur hidup, tetapi sekolah bukan dan tidak pernah menjadi rumah sesiapa pun. Ini kerana sejak kita lahir, kita telah diterapkan dengan nilai disiplin secara berperingkat-peringkat. Dengan kaedah yang konsisten melalui pelbagai contoh kehidupan sebenar. Disampaikan dengan pelbagai bentuk emosi dan teguran serta nasihat yang diajar sendiri oleh individu yang melahirkan dan membesarkan kita. Adakah kita menafikan peranan ibu bapa sebagai pencetus dan pemula nilai disiplin hanya kerana mereka tidak ditauliahkan seperti guru-guru di sekolah?
Malangnya warga Dewan Budiman, kita seringkali diberitahu bahawa ibu bapa perlu membantu guru untuk memastikan anak-anak memperolehi disiplin, jati diri, akhlak, hormat menghormati dan sebagainya. Ini adalah persepsi yang salah. Bukan ibu bapa yang sepatutnya membantu guru, tetapi gurulah yang sepatutnya membantu ibu bapa membimbing dan mendidik anak-anak mereka atas kapasiti guru-guru ini sebagai pendidik yang bertauliah. Menurut AS Alisrani 2014, berbanding guru, ibu bapa lebih mudah mendekati emosi anak. Ini menjadikan nasihat dan teguran yang disampaikan dengan kasih sayang ibu bapa dapat membantu anak-anak mengukuhkan nilai disiplin yang seterusnya diperteguhkan lagi di sekolah dengan bantuan guru-guru. Sidang Dewan sekalian, menurut Syaveran dan Walsh 2012, ibu bapa di rumah mestilah sentiasa menyuburkan sifat-sifat yang mulia dan baik serta melarang anak-anak dari melakukan perkara-perkara kecil. Kerana apa? Kerana disiplin dan asuhan pertama dimulakan di rumah. Ia dimulakan secara tidak formal oleh ibu bapa, dibantu oleh ahli keluarga seperti adik-beradik, atuk dan nenek. Barulah sampai ke peringkat sekolah yang mana mereka diberikan pendidikan secara formal. Tapi di manakah titik mula asuhan disiplin ini? Saya tegaskan, ia bermula di rumah, bukan di sekolah. Bukan menafikan kepentingan dan kehebatan para guru, tetapi kita mesti berdiri di bumi yang nyata. Apabila kita membahaskan terma bermula, ia sememangnya adalah rumah, bukan sekolah. Belum pernah lagi ada orang lahir dan dibesarkan di sekolah yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, dengan tehurannya hujah pertama kami, sekali lagi saya tegaskan, kami menyokong usul yang dibawakan pada hari ini berpaksikan hujah pertama saya iaitu ibu bapa sebagai guru yang pertama. Sekian, terima kasih dan mohon untuk terus mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah-hujah yang dikemukakan tadi. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi keluarga Malaysia. Memegang mandat sebagai Ketua Pembangkang, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, menganalisis dan mengulas kes meja kerajaan. Kedua, memaungkan asas bangkangan di meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah perdana. Terus ke gerak kerja pertama, kami di meja pembangkang tidak ada masalah untuk menerima definisi literal yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu dinilai dari segi konseptual perdebatan. Pertama, Perdana Menteri sebentar tadi tidak pernah menerangkan kepada kita apakah kayu ukur yang boleh digunakan untuk menilai keberhasilan pembentukan disiplin yang bermula dari rumah. Adakah keberhasilan ini diukur daripada pengurangan jumlah peratus kes juvana atau diukur pada jumlah peratusan murid hadir ke sekolah atau diukur pada komitmen ibu bapa membentuk disiplin anak-anak di rumah? Keberhasilan disiplin ini perlu dinilai dalam Dewan Perdebatan supaya kita tahu apakah asas pembuktian yang boleh dibawa. Sekiranya tiada, meja kerajaan hanya berhujah atas angin. Kedua, oleh kerana mereka gagal meletakkan kayu ukur keberhasilan disiplin murid, mereka juga telah gagal membincangkan frasa bermula dari rumah. Bermula dari rumah merupakan perlambangan yang menunjukkan institusi keluarga sebagai pemula dalam membentuk disiplin murid. Saya berikan analogi untuk memudahkan pemahaman Dewan. Hari ini, saya merupakan seorang pengawas sekolah yang sentiasa menghormati rakan-rakan. Meja kerajaan perlu buktikan sifat menghormati yang saya amalkan adalah kerana didikan ibu bapa sahaja. Barulah boleh mengatakan disiplin murid bermula dari rumah. Namun, kerajaan tidak pernah meletakkan kayu ukur untuk kita hendak menentukan bahawa setiap tingkah laku murid sama ada di rumah mahupun di sekolah dan di kawasan komuniti sebenarnya bermula dari rumah. Inilah dua kegagalan utama meja kerajaan. Kami di meja pembangkang pula tampil dengan premis yang lebih mudah, menolak usul disiplin murid bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kelemahan-kelemahan didikan disiplin di rumah.
Kelemahan pertama, pengurusan masa ibu bapa. Kelemahan kedua, kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak. Kelemahan ketiga, pengaruh negatif ibu bapa. Saya selaku pertama akan menceritakan kelemahan pengurusan masa ibu bapa. Bangkit timbalan saya pula akan membidas dan membentangkan dua lagi hujah, iaitu kurangnya pengetahuan ilmu didikan awal kanak-kanak dan kelemahan suasana persekitaran rumah. Yang ketiga pula akan bangun meranakkan hujah meja kerajaan. Silakan Yang Berhormat. Apakah responnya Yang Berhormat dengan pengaruh negatif rakan sebaya? Yang Berhormat, kita hanya mahu bincangkan tentang disiplin murid bermula dari rumah atau tidak, bukan perkara atau faktor yang lain. Terima kasih. Saya teruskan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, terus ke hujah pertama dengan kata kunci, kelemahan pengurusan masa ibu bapa. Seharusnya, ibu bapa adalah golongan paling rapat dan banyak menghabiskan masa dengan murid. Dengan masa yang ada di rumah, ibu bapa dapat mengawasi dan mendidik anak-anak mereka agar terhindar daripada gejala sosial. Namun, apa yang berlaku? Adakah ibu bapa sanggup meletakkan anak mereka dahulu berbanding pekerjaan? Jawapannya tidak. Buktinya dalam kajian Dr. Fauziah Hanim pada tahun 2021 menunjukkan halangan paling besar bagi ibu bapa untuk membentuk disiplin anak-anak di rumah adalah kerana mereka kesuntukan masa akibat komitmen dan tugasan di tempat kerja. Maaf Yang Berhormat, saya hanya mengenal satu izin laluan saja. Perkara ini turut diakui dalam Konvensyen Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Peringkat Kebangsaan. Hasil tinjauan responden dalam kalangan ibu bapa menunjukkan 78% mengaku bahawa mereka tidak meluangkan masa dengan anak-anak kerana sibuk bekerja. Responden turut mengaku bahawa yang pertama, mereka tidak mengawasi tindak laku anak di rumah mahupun di luar rumah. Yang kedua, tidak menyemak senarai rakan anak-anak. Yang ketiga, tidak menanyakan kepada guru tentang perkembangan anak di sekolah. Yang keempat, tidak membawa anak keluar berjalan-jalan dan menghiburkan mereka. Yang kelima, tidak menegur salah laku dan membiarkan salah laku tersebut berulang. Dan yang keenam, memberikan duit dan telefon pintar dengan harapan anak-anak mampu menguruskan diri sendiri. Lebih menakutkan lagi, akibat daripada kesuntukan masa, ibu bapa di Malaysia sebenarnya punca peningkatan kepada kes jenayah juvana setiap tahun. Buktinya, Ibu Pejabat Polis Johor Bahru melaporkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 650 kes juvana yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia 10 sehingga 17 tahun antara tahun 2019 sehingga September 2021. Hasil siasatan lanjut menunjukkan ibu bapa tidak mempunyai masa untuk mengawasi penggunaan telefon pintar, mengawasi bahan bacaan, mengawasi interaksi anak selepas habis waktu sekolah dan mengawasi pergaulan anak dengan rakan sebaya. Adakah ini yang dikatakan pembentukan disiplin murid bermula dari rumah? Sudahlah tidak mahu mengetepikan pekerjaan, malah menjadi penyumbang kepada kes jenayah juvana. Secara kesimpulannya, saya telah tunjukkan kepada anda kelemahan pengurusan masa ibu bapa dalam membentuk disiplin murid dari rumah. Sekian, mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin atas hujah-hujah tadi. Sidang Dewan yang dihormati, gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Izzarif Zufairi bin Khairul, Menteri Kedua Kerajaan untuk menyampaikan edasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, barisan pembangkang serta Dewan yang bersidang secara maya pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perdebatan.
Tuan Yang di-Pertua, usul tetap sama. Disiplin murid bermula dari rumah. Sebagai Menteri Kedua, saya menyatakan pendirian teguh bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menyokong gagasan usul yang kami bawakan. Sidang Dewan Budiman, Ketua Pembangkang telah menolak pendefinisian yang diberikan Perdana Menteri. Namun, di meja kerajaan, saya menolak sekeras-kerasnya sebarang pendefinisian atau pindaan baharu kerana definisi kami adalah lebih jelas dan bertepatan dengan maudu usul kita. Sidang Dewan sekalian, saya mulakan sesi ini dengan bidasan hujah Ketua Pembangkang. Yang berhormat telah menyatakan indikatornya iaitu pengurusan masa ibu bapa. Hujah ini tidak relevan kerana walaupun ibu bapa mempunyai komitmen terhadap kerja, ibu bapa tetap ada masa untuk anak-anak di rumah. Mana ada orang bekerja 24 jam sehari tanpa rehat yang berhormat? Saya sambung. Warga Dewan sekalian, saya teruskan pula dengan hujah kedua kerajaan iaitu pemupukan nilai disiplin dalam aspek kerohanian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, memetik kata-kata seorang pakar motivasi Dr. H.M. Tuah Iskandar, 1000 mancis tidak dapat menerangi anda dalam kegelapan, namun cahaya keimanan dapat menyuluh ke jalan kebahagiaan. Penerapan nilai disiplin dalam aspek kerohanian seperti tata cara berwuduk, solat, mengaji, berdoa dan menghormati orang yang lebih tua adalah lebih mudah dan berkesan diajar di rumah berbanding sekolah. Malah, kita diterapkan dengan semua disiplin ini sejak berusia setahun yang mana kita pada awalnya meniru pelakuan ibu bapa dan keluarga semasa solat, semasa berdoa, mengaji, sebelum belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan banyak lagi. Semuanya anak-anak pelajari secara tidak formal melalui pelbagai peringkat yang bermula dengan meniru pelakuan ibu bapa dan ahli keluarga. Ini berlaku bertahun-tahun lamanya sebelum kita menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Adakah kita melupakan semua peranan awal ibu bapa walaupun kononnya mereka sibuk dengan urusan kerja masing-masing? Sesibuk manapun mereka tetap akan balik serta solat di rumah. Betul tak Yang Berhormat? Inilah definisi di pendidikan disiplin yang bermula di rumah. Di rumah, walaupun atas kesibukan ibu bapa mencari rezeki di luar, mereka tetap menguruskan anak-anak mereka sendiri. Mereka tetap balik ke rumah serta solat bersama, solat bersama, berkomunikasi dengan anak-anak dan menguruskan hal ehwal rumah tangga dengan sebaiknya. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, tidak boleh menafikan ada ibu bapa yang bersifat agresif. Jadi apakah cadangan Yang Berhormat untuk ibu bapa di luar sana untuk perbaiki perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Nasihat dan teguran ibu bapa boleh disampaikan pada bila-bila masa sesuai dengan situasi yang berlaku. Ini memberikan peneguhan kerana anak-anak belajar secara langsung mengikut konteks yang berlaku di depan mata. Contoh, hormati atuk, nenek, jiran. Jadi, setiap arahan dan panduan dapat disampaikan dengan baik dan dilakukan terus dengan bimbingan dan pemantauan ibu bapa atau ahli keluarga. Ketertiban dalam pelakuan solat ini menjadikan disiplin lebih mudah dibentuk kerana anak-anak diajar langkah demi langkah dan mesti dilakukan dengan sempurna. Saya tidak menafikan bahawa situasi ini turut berlaku di sekolah, khususnya dalam program Kem Bestari Solat. Walau bagaimanapun, apa yang membezakan pendekatan ibu bapa dan guru adalah dalam aspek pemerhatian pergerakan solat, teguran secara langsung serta perhatian secara individu dalam keseluruhan proses tersebut. Ibu bapa mampu melakukan semua ini dengan lebih cekap dan berkesan berbanding guru. Ini kerana guru-guru agama berdepan dengan ramai murid dan kesemuanya memerlukan perhatian khusus. Mustahil untuk mereka memerhatikan dan menegur semua murid secara individu, bukan? Warga Dewan sekalian, hujah ketiga di meja kerajaan perpaksikan kata kunci peraturan rumah yang tegas dan konsisten. Erika Raskon, seorang profesor dari University of Essex, telah melakukan kajian dan mendapati ibu bapa yang tegas telah membesarkan anak yang berjaya. Kajian ini melibatkan 15,000 remaja yang berumur 13 hingga 14 tahun antara 2004 dan 2010. Ketegasan ini dididik sejak dari kecil dengan mendedahkan anak-anak dengan rutin tugasan dan peraturan di rumah. Rutin ini menjadikan disiplin dipupuk secara konsisten dan berterusan yang mana ia meninggalkan impak yang mendalam di dalam diri anak-anak. Contohnya, menggosok gigi dengan betul, mengemas katil setiap pagi, menyiapkan kerja rumah dan sekolah selepas isyak, mengemas meja dan dapur selepas makan dan membantu menguruskan urusan rumah semasa ibu bapa keluar bekerja. Nampak mudah dan remeh,
Tapi hasilnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Erika Raskon pada tahun 2010. Rutin ini membentuk disiplin dalam masa yang sama, membentuk sifat kebertanggungjawaban dalam diri. Penerapan ini semuanya dibuat sejak kita kecil dan ini berlaku bertahun-tahun sebelum kita sekolah. Memang ibu bapa kita sibuk bekerja, tetapi adakah mereka langsung tidak balik ke rumah? Adakah mereka langsung tidak berkomunikasi dengan anak? Adakah mereka langsung tidak solat dan makan di rumah? Jangan samakan pendidikan tidak formal di rumah dan pendidikan formal di sekolah. Kedua-duanya jauh berbeza. Apa yang dilakukan di sekolah oleh para guru adalah kesinambungan dari apa yang telah dimulakan di rumah. Mustahil semua ini dapat disampaikan di sekolah meskipun sekolah mempunyai sistem dan golongan profesional yang berwibawa. Hakikatnya, perkara kecil dan remeh inilah yang mula-mula sekali membentuk disiplin secara konsisten dan berkesan dalam diri kita. Sidang Dewan sekalian, selesai ketiga-tiga hujah dari meja kerajaan. Maka saya tegakkan kembali bahawa disiplin murid bermula dari rumah. Saya mohon agar usul pada hari ini diterima oleh Dewan yang mulia. Sekian, terima kasih dan mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dimuliakan, usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Puteri Nur Dalila Sofia binti Abdul Hakim, pihak pembangkang kedua untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi keluarga Malaysia. Memegang mandat sebagai Timbalan Ketua Pembangkang, ada 3 gerak kerja yang akan saya lakukan. Pertama, menganalisis dan membidas meja kerajaan. Kedua, menegaskan asas bangkangan di meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah kedua dan ketiga. Terus ke gerak kerja pertama. Saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami menolak usul disiplin murid bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kelemahan-kelemahan didikan disiplin di rumah. Kelemahan pertama, pengurusan masa ibu bapa. Kelemahan kedua, kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak. Kelemahan ketiga, pengaruh negatif ibu bapa. Kini, izinkan saya membidas meja kerajaan. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengatakan tidak ada ibu bapa yang bekerja 24 jam sehari. Saya buktikan ada. Dalam laporan Buruh Negara menunjukkan lebih daripada 350,000 pekerja seperti doktor, juruterang minyak dan banyak lagi bekerja lebih 24 jam kerana tuntutan kerja. Mereka juga adalah ibu bapa yang berhormat. Seterusnya, Yang Berhormat Perdana Menteri turut mengatakan ibu bapa mampu membentuk disiplin di rumah kerana merekalah yang membesarkan anak-anak. Ya, saya setuju. Ibu bapa lah yang membesarkan anak-anak. Namun, adakah ibu bapa di Malaysia membesarkan anak-anak dengan cara yang betul dan mengikut keperluan dunia masa kini? Adakah ibu bapa mendidik anak-anak untuk percaya dengan bakat dan minat yang mereka miliki? Sedih dan sakit untuk saya jawab, tapi jawapannya tidak. Buktinya, dalam kajian proses kaunseling keluarga Malaysia oleh UPM mendapati 75% ibu bapa di Malaysia amat agresif dalam membentukkan salah laku anak dengan menggunakan rotan, tali pinggang dan penyangkut. Ibu bapa percaya anak perlu takut kepada mereka. Sebab itulah budaya peluk dan cium antara ibu bapa dengan anak di Malaysia dianggap janggal dan tidak sopan di khayal awam. Sedangkan inilah asas membina kepercayaan dan rasa saling menyayangi dalam keluarga. Baiklah, mari kita tinggalkan meja kerajaan dan beralih kepada hujah di meja pembangkang. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, fahamkah Yang Berhormat tetap maksud bermula? Adakah Yang Berhormat bermula dari rumah ataupun di sekolah? Mohon respon Yang Berhormat. Yang Berhormat, kami hanya membincangkan tentang disiplin murid bermula dari rumah ataupun bukan dan bukan daripada tempat-tempat lain seperti sekolah dan sebagainya. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah kedua dengan kata kunci kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak. Ibu bapa seharusnya mempunyai ilmu didikan awal kanak-kanak supaya dapat menarik jiwa anak-anak dan membentuk sikap yang positif dalam diri mereka. Namun,
Apa yang berlaku? Adakah ibu bapa mahu belajar dan mendalami ilmu ini? Jawapannya tidak. Maaf yang berhormat, saya hanya menerima satu sahaja izin laluan. Buktinya, menurut Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah pada seminar ibu bapa di Taiping, Perak pada 23 Mac 2022 yang lalu menyatakan hanya 33% sahaja ibu bapa di Malaysia berusia 28 sehingga 35 tahun yang mendaftarkan diri mereka dalam kursus dan bengkel ilmu didikan awal kanak-kanak. Meskipun sudah hampir ribuan kursus bersemuka dan dalam talian dianjurkan. Akibat daripada perkara ini, kebanyakan ibu bapa hanya menyediakan anak-anak dari segi material semata-mata, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Mereka tidak sedar kepentingan perkembangan mental, sahsiah dan rohani. Lebih menakutkan lagi, ibu bapa sebenarnya punca peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan anak setiap tahun. Buktinya, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 424,000 kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun bergelut dengan isu kesihatan mental. Puncanya adalah kerana ibu bapa tidak mempunyai ilmu didikan awal untuk menggalakkan perbuatan sihat, tidak mendengar secara aktif dan sentiasa menghakimi perbuatan anak. 420,000 adalah jumlah yang kecil. Adakah ini yang dikatakan pembentukan disiplin bermula dari rumah? Sudahlah tidak mahu menuntut ilmu pendidikan awal kanak-kanak, malah menjadi penyumbang kepada masalah kesihatan mental. Hujah ketiga, pengaruh negatif ibu bapa. Kita tahu pembelajaran di rumah adalah secara bukan formal, maka ibu bapa adalah suri tauladan anak-anak. Mereka belajar dari pengamatan tingkah laku ibu bapa mereka sendiri. Namun, apa yang berlaku? Adakah ibu bapa menunjukkan contoh perilaku yang baik untuk diikuti anak? Jawapannya tidak. Buktinya, menurut kajian kesejahteraan keluarga di Malaysia oleh KUIS menunjukkan 68.7% ibu bapa di Malaysia tidak boleh dijadikan sebagai suri teladan kerana lebih gemar mempamerkan emosi negatif, tidak dapat mengawal perasaan marah dan hanya mahukan anak-anak takut kepada mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak percaya bahawa kekerasan dan amarah adalah sikap yang perlu ada dalam diri mereka. Lebih menakutkan lagi, ibu bapa sebenarnya punca peningkatan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia setiap tahun. Buktinya, menurut WHO, Malaysia merupakan negara ke-20 kes penderaan yang meningkat secara mendadak daripada tahun 2018 sehingga 2020. Tidak ada penurunan. Antara kes penderaan adalah penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan pengabaian. Adakah ini yang dikatakan pembentukan disiplin bermula dari rumah? Sudahlah tidak menjadi contoh teladan, malah menjadi penyumbang kepada kes penderaan kanak-kanak. Tuntasnya, saya telah tunjukkan kepada anda kelemahan kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak dan pengaruh negatif ibu bapa. Mohon usul ditolak Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Hadirin sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada tengah hari ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya. Untuk meneruskan perbahasan tentang isu kita pada tengah hari ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Haziq bin Muhammad Nur Fazli, Menteri Ketiga pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Anak yang tidak dihormati di rumah tidak akan belajar menghormati orang lain. Ayuh warga Dewan, kita kukuhkan mauduk perdebatan. Sidang Dewan sekalian, usul kita disiplin murid bermula dari rumah, ringkas, tepat dan padat. Assalamualaikum warga persidangan maya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan kerajaan, barisan pembangkang serta warga Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya mulakan sesi ini dengan bidasan hujah ketiga pembangkang iaitu pengaruh negatif ibu bapa. Di hujah ketiga ini amat tidak relevan
Latar belakang keluarga adalah subjektif yang berhormat. Walaupun bermasalah, ibu bapa tahu keutamaan mereka adalah untuk anak-anak dan akan memberikan yang terbaik mengikut situasi mereka. Kemudian kita beralih ke hujah kedua pembangkang iaitu kurang ilmu pengetahuan didikan kanak-kanak. Di sini, dengan mudah juga hujah kedua ini dapat disangkal. Tahap pendidikan ibu bapa adalah kelebihan untuk keluarga tersebut. Pembentukan disiplin di rumah tidak bergantung kepada tahap intelektual, tetapi bergantung kepada contoh dan teladan yang disampaikan kepada anak-anak. Tuan Jadi Pertua, pembangkang kedua ada mempertikai tentang pengaruh negatif ibu bapa. Jawapan saya, pengaruh negatif ada di mana-mana sahaja. Malah sifat agresif guru juga boleh berlaku di sekolah. Jadi, mengapa kita perlu tuliskan hal negatif berbanding yang positif? Pertua, terusnya pembedasan hujah pertama pembangkang iaitu pengurusan masa ibu bapa. Sekali lagi, kami di pihak kerajaan tidak bersetuju. Walaupun ibu bapa komited terhadap tuntutan kerja, mereka tetap boleh mengajarkan disiplin dalam bentuk tidak formal. Ini boleh berlaku semasa makan, sambil mengemas rumah, menonton TV atau melalui panggilan telefon. Tuan Yang di-Pertua, Ketua Pembangkang ada berhujah tentang isu mempelajari nilai hormat yang beliau amalkan. Jawapan saya, sekiranya nilai tersebut tidak dipelajari daripada ibu bapa, apa pula bukti yang berhormat untuk menyatakan ia dipelajari di sekolah? Tuan Yang di-Pertua Dewan, Perdana Menteri dan Menteri Kedua telah mengemukakan 3 hujah yang disokong dengan huraian yang konkret. Hujah pertama kami, ibu bapa sebagai guru pertama. Menurut Hama Cek 1995, pembentukan perlakuan anak bermula dari rumah. Sejak lahir, kita belajar berjalan, bertutur dan membaca ABC yang semuanya ditiru daripada perlakuan ibu bapa dan keluarga. Mengapa pula apabila dikaitkan dengan disiplin, perkara ini diperdebatkan antara ibu bapa dan guru? Bukankah kita semua lahir dan dibesarkan di rumah? Mengapa guru pula yang bertanggungjawabkan membentuk disiplin anak? Adakah kerana ibu bapa tidak mempunyai ijazah ikhtisas keibubapaan? Saya harap Yang Berhormat Pembangkang ketiga dapat menjawab persoalan ini. Silakan Yang Berhormat. Yang berhormat, kalau hari ini kami berjaya buktikan sekurang-kurangnya ada seorang murid yang tidak berdisiplin kerana ibu bapa mereka gagal didik dari rumah, adakah cukup untuk membuktikan disiplin murid bukan bermula dari rumah? Mohon respon Yang Berhormat. Tidak Yang Berhormat. Saya sambung hujah saya. Pepatah Melayu, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Amat sinonim dengan usul kita. Nilai-nilai disiplin yang dipamerkan anak adalah cerminan penerapan oleh ibu bapa di rumah. Guru-guru yang hebat pula menyambung usaha ibu bapa ini selaku golongan profesional yang bertindak dengan lebih strategik dan terancang. Tetapi, adakah yang menjawab terma bermula yang kita perdebatkan ini? Jawapannya tidak. Ia tetap bermula di rumah. Namun, selepas kita melangkah ke sekolah, usaha ini bertukar menjadi kerjasama. Saya ulang, kerjasama antara ibu bapa dan guru. Kerana jika hanya satu pihak saja berfungsi, sudah tentu anak-anak ini menemui jalan sukar membentuk kepribadian yang berdisiplin. Beralih ke hujah kedua, iaitu pemupukan nilai disiplin dalam aspek kerohanian. Asas rohani dan keagamaan akan menyemai rasa hormat menghormati. Ajaran agama yang diajar di rumah bermula dengan sekecil-kecil pergerakan wuduk, solat dan doa. Ia dilakukan dengan tertib, sempurna mengikut disiplinnya. Satu persatu mengikut turutan kerana semuanya ada rukun tersendiri. Jadi, siapakah orang yang pertama mengajar kita solat? Ibu bapa atau guru? Di rumah atau di sekolah? Ini menjawab terma bermula dengan konteks yang tepat, bukan? Kita belajar semuanya dari rumah meskipun atas faktor kesibukan ibu bapa. Itulah kelebihan pembelajaran tidak formal. Ia boleh berlaku semasa mengemas rumah, makan ataupun menonton televisyen. Ia tidak perlu dilakukan dengan teratur seperti yang berlaku di sekolah. Jadi, faktor kesibukan ibu bapa tidak pernah menjadi penghalang mereka dalam mendidik anak-anak tentang kepentingan disiplin. Dan hujah ketiga kami, peraturan rumah yang tegas dan konsisten. Peraturan rumah yang konsisten dilakukan setiap hari akan membantu anak-anak lebih bertanggungjawab.
Walaupun ibu bapa sibuk, tetapi dengan menggunakan jadual tugasan harian, ia dapat diatasi sebaiknya. Ini dibuktikan oleh Nuraini Omar, pensyarah kanan Universiti Malaya, bahawa ibu bapa yang mengajar tentang pengurusan diri seperti membasuh baju, menggosok pakaian dan menyimpan baju dalam almari dapat meningkatkan disiplin dalam kalangan murid. Menurut beliau juga, pembentukan disiplin murid-murid dapat dilahirkan sekiranya ibu bapa mendidik anak-anak tentang struktur dan peraturan di rumah yang tegas dan konsisten. Mengakhiri penegasan, saya yakin dan berani mengatakan bahawa disiplin murid sememangnya bermula dari rumah melalui didikan ibu bapa dan ahli keluarga. Sekali lagi, kami menyokong penuh usul disiplin murid bermula dari rumah kerana semua hujah kami adalah konotasi yang tepat untuk menjawab tema bermula dalam usul yang dibahaskan. Akhir kata, kami di Barisan Kerajaan mengharapkan segala hujah kami dipahami dan usul pada hari ini diterima dengan sebulat suara. Sekian, terima kasih dan mohon terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, perbahasan isu diteruskan lagi dengan mempersilakan pihak pembangkang ketiga tampil mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat Amirah Ibrah binti Azhar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Menteri ketiga di meja pembangkang, saya tak yakin dan percaya untuk menolak usul perdebatan hari ini iaitu disiplin bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kelemahan-kelemahan didikan disiplin di rumah. Kelemahan pertama, pengurusan masa ibu bapa. Kelemahan kedua, kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak. Kelemahan ketiga, pengaruh negatif ibu bapa. Mari bersama-sama saya untuk meranapkan kes mereka di meja kerajaan. Pertama, kita akan menganalisis konsep dan pembawaan kes di meja kerajaan. Kedua, kita akan mengulas setiap hujah perwakilan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Dewan hari ini. Terus ke gerak kerja pertama, bidasan konsep. Pertama, mereka sengaja melambat-lambatkan usaha yang dilakukan oleh ibu bapa tanpa menceritakan perjalanan hujah dan kesan akhir bagaimana pada akhirnya murid tetap berdisiplin meskipun tanpa ketiadaan ibu bapa. Mereka hanya bersifat simplistik apabila bercerita, oh, ibu bapa sudah pun menghabiskan masa dengan anak-anak. Maka inilah yang dia katakan disiplin murid bermula dari rumah. Ini bukan perhujahan yang baik dan tidak kritis. Sebaiknya mereka ceritakan apakah masalah yang berlaku oleh murid sehingga hadirnya ibu bapa untuk bantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka perlu buktikan berapa ramai murid yang mendapat didikan disiplin dari rumah, berapa ramai ibu bapa yang terlibat bersama, apa pula sumbangan ahli-ahli keluarga lain seperti adik-beradik. Inilah kegagalan utama meja kerajaan hari ini. Kedua, mereka tidak pernah meletakkan skop yang terperinci untuk frasa bermula dari rumah. Meja kerajaan tidak boleh menyinaraikan semua usaha ibu bapa mendidik, tapi mereka perlu buktikan semua usaha tersebut benar-benar bermula dari rumah. Hal ini adalah kerana murid masih berkomunikasi dengan rakan sebaya, pengaruh guru-guru, saudara mara, jiran dan komuniti. Mereka mungkin menjadi faktor pembentukan disiplin. Walau bagaimanapun, sayang, 1000 kali sayang, mereka seperti katak di bawah tempurung. Mereka tidak pernah menilai sama ada usaha tersebut benar-benar bermula dari rumah atau tidak. Inilah kegagalan kedua pihak kerajaan dalam menalik usul perdebatan. Baiklah, sekarang mari kita lihat dan tumbangkan hujah mereka satu demi satu. Yang Berhormat Menteri ketiga mengatakan latar belakang keluarga adalah subjektif dan boleh menentukan pilihan terbaik. Maka menjadi tugas meja kerajaan buktikan bagaimanakah keluarga menentukan pilihan terbaik. Mereka gagal buktikan. Yang Berhormat Menteri ketiga mengatakan ada juga pengaruh positif dan negatif yang dibawa oleh ibu bapa. Maka menjadi tugas meja kerajaan untuk tunjukkan bagaimana ibu bapa membawa lebih banyak pengaruh positif berbanding negatif. Yang Berhormat, ketiga-tiga meja kerajaan hari ini sudah lari daripada tuntutan usul kerana mereka hanya membandingkan peranan ibu bapa dan sekolah. Sudah kami terangkan
Berkali-kali kita tidak mahu membandingkan beza sekolah dengan ibu bapa kerana mereka adalah entiti berbeza. Sepatutnya meja kerajaan fokus bagaimana disiplin bermula dari rumah dan tak perlu membandingkan dengan sekolah. Yang Berhormat, Menteri Ketiga mengatakan ibu bapa mempunyai kuasa penentu untuk membentuk disiplin murid. Yang Berhormat, itulah yang perlu anda buktikan dalam Dewan Perdebatan hari ini. Tunjukkan bagaimana ibu bapa menggunakan kuasa mereka sepenuhnya untuk membentuk disiplin murid sehingga murid konsisten berdisiplin meskipun dengan ketiadaan ibu bapa. Namun, kerajaan hanya melambakkan usaha yang dijalankan dengan ibu bapa tanpa menunjukkan usaha tersebut sebenarnya adalah pemula. Yang Berhormat, Timbalan Perdana Menteri amat mudah mengatakan disiplin murid bermula dari rumah kerana murid lebih senang belajar cara mengambil wudu, cara solat. Ya, sudah semestinya ibu bapa mengajar tentang agama. Ibu bapa juga mengajar asas agama. Persoalannya, berapa ramai anak yang benar-benar mengamalkan nilai agama dalam kehidupan seharian? Mereka perlu tunjukkan bukti. Mereka hanya berhujah atas angin. Yang Berhormat, Timbalan Perdana Menteri juga mengatakan disiplin murid bermula dari rumah kerana murid belajar cara hidup di rumah seperti ketandas dan sebagainya. Sekali lagi, mereka hanya berhujah atas angin. Berapa ramai anak-anak yang benar-benar mengamalkan cara hidup yang mereka belajar daripada rumah? Berapa ramai ibu bapa yang berusaha untuk mengajar anak tentang cara hidup? Mereka gagal buktikan. Yang Berhormat Menteri Kedua mengatakan ibu bapa boleh membentuk saksian dan disiplin anak-anak di rumah. Walau bagaimanapun, menurut laporan bahagian siasatan jenayah PDRM, isu kes bapa merogol anak, abang merogol adik semakin meningkat daripada 56 kes kepada 235 kes sehingga hujung Mac 2022. Maka, bagaimanakah seorang yang mencabuli kehormatan ahli keluarganya sendiri dianggap sebagai idola dan panduan untuk membentuk sasia dan disiplin anak-anak? Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang berjaya membentuk sasia dan disiplin anak-anak. Namun, menurut responden ibu bapa sempena Convention IBG Kebangsaan menyatakan 85% ibu bapa bersetuju mereka memerlukan bantuan dan kemahiran guru-guru di sekolah dan mereka sendiri mengakui kejayaan anak mereka tidak akan terhasil tanpa sokongan dan kebersamaan guru. Jelaslah, disiplin bukan bermula dari rumah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan ibu bapa adalah guru pertama. Maka apakah yang murid belajar daripada guru pertama? Apakah yang dididik oleh ibu bapa? Mereka perlu tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Mereka hanya menggunakan bahasa berbunga untuk menunjukkan kebaikan ibu bapa. Ya, ibu bapa ada kebaikannya. Namun hujah mereka hari ini tiada pembuktian. Mereka berhujah atas angin. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan ibu bapa adalah orang yang dekat untuk membina emosi murid. Soalan saya, bagaimanakah ibu bapa dan ahli keluarga membina emosi ini? Adakah menerusi aktiviti kekeluargaan? Adakah menerusi perbualan rapat? Berapa ramaikah ibu bapa yang dapat membina emosi murid? Kerajaan gagal membuktikan. Berapa ramaikah emosi murid hari ini yang stabil kerana didikan ibu bapa? Kerajaan gagal membuktikan. Sebelum saya mengakhiri sesi bidasan hari ini, suka untuk saya menegaskan semula kes di meja pembangkang bahawa kami tetap menolak usul disiplin bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kelemahan-kelemahan didikan disiplin di rumah. Kelemahan pertama, pengurusan masa ibu bapa. Kelemahan kedua, kurangnya ilmu pengetahuan didikan awak kanak-kanak. Kelemahan ketiga, pengaruh negatif ibu bapa. Sekian, mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta bidasan-bidasan dari Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli Yang Berhormat membuat persediaan ucapan penggulungan. Sidang Dewan membenarkan perbincangan selama 3 minit. Okay. Tak, load.
Dah. Ya Kak, you salah. Kenapa? Tengah on. Kenapa? Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan isu akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mempersilakan pihak pembangkang pertama yang berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Bertemu kita semula di arena penggulungan, arena yang akan menentukan pihak mana yang benar-benar memberikan justifikasi dan keadilan kepada usul perdebatan. Dalam arena penggulungan ini, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, kita akan menganalisis dan merumuskan kes meja kerajaan. Kedua, kita akan mengimbas dan merumuskan kes meja pembangkang. Ketiga, kita akan melakukan timbang taraf perdebatan. Mari kita nilai kes meja kerajaan. Secara keseluruhannya, ada 3 kelemahan utama yang menggagalkan hala tuju perdebatan meja kerajaan. Pertama, mereka gagal menggariskan dengan jelas dan terperinci apakah ciri-ciri eksklusif yang ada dalam institusi keluarga sehingga boleh membentuk disiplin murid. Mereka hanya mampu melambat-lambatkan usaha ibu bapa tanpa menunjukkan kesan akhir bagaimana disiplin terbentuk secara konsisten. Kedua, mereka gagal menceritakan frasa bermula dari rumah. Saya berikan analogi yang mudah. Sekiranya hari ini saya seorang rajin membuat kerja rumah, kerajaan perlu buktikan kerajinan saya adalah disebabkan ibu bapa semata-mata kerana usul menuntut mereka menunjukkan semuanya bermula dari rumah. Tapi mereka hanya menyenaraikan sahaja kebaikan yang diperoleh murid apabila murid berdamping dengan anak. Inilah kegagalan kedua meja kerajaan. Ketiga, kerajaan juga gagal menafikan kekuatan-kekuatan institusi keluarga. Seawal bangkitnya Yang Berhormat Ketua Perdana Menteri sehingga duduk Menteri ketiga, mereka tidak pernah menafikan fakta kes yang kami bentangkan. Mereka hanya membidas kata kunci dan tidak membidas huraian serta fakta kes yang kami bentangkan. Akhirnya, semua pembuktian kami masih lagi berdiri teguh. Kami di meja pembangkang pula tampil lebih kemas dan yakin menolak
Usul disiplin murid bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kelemahan-kelemahan didikan disiplin di rumah. Kelemahan pertama, pengurusan masa ibu bapa. Kelemahan kedua, kurangnya ilmu pengetahuan didikan awal kanak-kanak. Kelemahan ketiga, kelemahan pengaruh negatif ibu bapa. Hujah pertama, kami tunjukkan bagaimana 78% ibu bapa sendiri mengaku mereka tidak meluangkan masa dengan anak-anak kerana sibuk bekerja. Lebih menakutkan, akibat perkara ini, ibu bapa sendiri yang menyumbang kepada peningkatan kes juvana hampir lebih 650 kes kerana tidak mempunyai masa mengawasi anak-anak. Hujah kedua pula kami tunjukkan bagaimana hanya 33% ibu bapa yang mahu belajar ilmu didikan awal kanak-kanak. Lebih menakutkan, akibat perkara ini, ibu bapa sendiri yang menyebabkan 420,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Hujah ketiga, kami tunjukkan bagaimana 68.7% ibu bapa tidak boleh dijadikan suri teladan. Lebih menakutkan, akibat perkara ini, ibu bapa sendiri yang mengasari dan mendera anak-anak sehingga menyebabkan Malaysia berada di tangga ke-20 tidak selamat untuk kanak-kanak. Timbang tara perdebatan, kami tampil dengan bukti yang lebih jelas, nyata dan boleh dilihat secara realistik berbanding mereka yang hanya melihatkan kepada kekuatan institusi keluarga di atas kertas konsep semata-mata. Mereka juga tidak pernah menafikan kayu ukur yang kami bawa dalam Dewan Perdebatan. Maka kes meja pembangkang tetap berdiri teguh. Akhir kalam, saya sedih kerana mereka bersifat simplistik dan tidak mahu menerima hakikat bahawa tidak semua ibu bapa adalah baik. Mesej moral kami untuk semua yang menuntut. Sayangilah keluarga anda. Mari kita bina sebuah keluarga Malaysia yang saling menghormati dan menyayangi. Sekian mohon usul di Taluk Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari pihak kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Disiplin diri bermula dari fikiran dan disusuli dengan tindakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan kerajaan, barisan pembangkang dan warga persidangan maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk binasan hujah pihak pembangkang dan merumus hujah kami dalam sisi berbahasan dalam pragmatik yang cukup kontroversi. Tuan Yang Dipertua Dewan, secara keseluruhannya, kelemahan utama yang dipamerkan oleh pihak pembangkang adalah yang pertama, mereka lupa mereka lahir dan dibesarkan di rumah oleh ibu bapa. Dan yang kedua, mereka berhujah seolah-olah ibu bapa hari ini keluar kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan langsung tiada masa dengan anak-anak. Pihak pembangkang juga telah memberikan 3 hujah iaitu yang pertama, kelemahan pengurusan masa ibu bapa, kurang ilmu pengetahuan didikan anak kanak-kanak, pengaruh negatif ibu bapa. Namun Tuan Yang Dipertua, mereka sebenarnya gagal untuk mengupas sedalam-dalamnya usul ini melalui terma bermula. Mereka tidak henti-henti menegaskan kesibukan ibu bapa bekerja sebagai punca mereka tidak dapat membentuk disiplin anak sebaik mungkin. Seolah-olah ibu bapa ini balik hanya untuk tidur dan berehat saja. Pihak pembangkang menimbulkan isu hormat yang dipelajari. Isu ini adalah hal umum yang boleh dipelajari di rumah atau di mana-mana sahaja. Pengaruh negatif ibu bapa juga adalah hal terpencil. Jika dibandingkan dengan seluruh masyarakat dunia, ini tidak mewakili keseluruhan ibu bapa di dunia yang bertungkus lumus mendidik disiplin anak. Kita tidak boleh pukul rata semuanya Yang Berhormat. Ini tidak adil bagi ibu bapa yang mengajarkan disiplin sebaiknya. Justru, jangan dikecilkan konteks pemikiran Yang Berhormat dengan hanya memandang pembentukan disiplin dari satu sudut, iaitu sekolah. Rasanya sudah sampai masanya untuk Yang Berhormat bertiga keluar dari bawah tempurung dan memandang peranan ibu bapa kita hari ini dengan lebih optimistik. Tuan Yang Dipertua Dewan, seterusnya beralih ke obligasi kedua iaitu rumusan hujah di meja kerajaan. Yang pertama,
Ibu bapa sebagai guru pertama. Kedua, pemupukan nilai disiplin dalam aspek kerohanian. Dan yang ketiga, peraturan rumah yang tegas dan konsisten. Ketiga-tiga hujah ini mengambil kira titik mulanya disiplin dipupuk kepada seorang anak. Melalui pembelajaran tidak formal, pembentukan disiplin dapat dilakukan dalam berbagai cara, situasi, emosi dan nasihat. Inilah yang menjadikan pendekatan ibu bapa lebih istimewa berbanding guru di sekolah. Memang mereka tidak ditauliahkan untuk menjadi ibu bapa, tetapi mereka tidak perlu sijil atau ijazah untuk mencintai dan menyayangi anak-anak mereka. Kasih sayang ini pula dizahirkan dalam berbagai cara serta emosi yang memudahkan nasihat dan teguran yang diterima dengan baik oleh anak-anak. Warga Dewan Budiman, kami tidak menafikan kesibukan ibu bapa mencari rezeki, tetapi walaupun dalam kesibukan tersebut, mereka tetap akan pulang dan meluangkan waktu rehat, waktu makan malam, solat berjemaah, meluangkan hujung minggu atau waktu bercuti dengan keluarga masing-masing. Tetap akan ada masa untuk mereka membimbing dan membentuk disiplin anak-anak di rumah. Kalau hendak seribu daya, kalau tak nak seribu dalih. Setuju tak warga Dewan Budiman? Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, setakat ini sahaja sesi penggulungan kami di meja kerajaan. Sekali lagi saya tegaskan, kami menyokong usul disiplin murid bermula dari rumah. Berpaksikan hujah-hujah yang telah kami utarakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang, maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini dan sama-sama membincangkan dengan hangat tetapi halus isu-isu yang diutarakan. Maka saya selaku Speaker Dewan menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon ahli-ahli yang berhormat untuk terus berada di StreamYard bagi menunggu pengumuman keputusan oleh Ketua Hakim.
Ya, saya tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker Dewan, boleh saya umumkan keputusan? Okey, boleh silakan. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mengumumkan keputusan perdebatan bagi sidang 1 pusingan 2. Usul disiplin murid bermula dari rumah. Sebelum tu saya ingin mengumumkan dahulu pembahas terbaik bagi sidang kali ini merupakan pembahas terbaik disandang oleh Yang Berhormat Pembangkang Kedua. Tahniah diucapkan. Dan usul pada hari ini disiplin murid bermula dari rumah. Usul ditolak. Sekian sahaja untuk pada persidangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah kepada semua menteri dan juga selamat bersidang di peringkat yang seterusnya dan semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih.